Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara, apa khabar? Salam pertemuan di alam maya. Saudara Muhammad Fuad, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, sahabat malam bersama dengan saya, Asma Baba, Azlan Yop, Mustafa Ilyas ya. Saudara Roslila, Markim Kama, Hamiza Adan, Nur Azwa, Rubidin, apa khabar Bi? Tak nampak muncul bersama pasangannya. Saya mendoakan bahagia. Zubaidi, Saudara Raju Raj, salam. Saudara Agustin Tan, how are you? Rahim Alam, Aim, Syamsul Anwar, Amaluddin, Latif Arif, Syarif Syahari, Saudara Muhammad Shah, Effendi Lutan, Nur Laila, Rusilan Muluk, Eden Awang Tahir, silakan menghadap. Apa khabar? Ramlah Hamid, Saudara Halimah Musro, Rusdi Hanafi, Hafazah Abu Bakar, Ruslan Mak Yatim, apa khabar Saudara Ruslan? Selamat berjuang. Yusuf Abdul Samad, Azali Kasim, Ibrahim Long, Khairul Azli, Ramli Ram, Roslan Sani, Azali Kasim, Raza Abah, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Semoga sihat. Terima kasih sahabat malam bersama dengan saya. Alex Hafiz, Watlan, Syam Haji Nawawi, Haji Kamlun, Haji Faisal, Yen Iskandar, Adali Deli dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Tapi yakinlah saya, ya Saudara Fuad, saya malam ni makan Tong Fu Fuad. Hashim Alias, apa khabar Hashim? Dan juga teman yang tak sempat saya santuni. Saya akan santun usai saya memberi pencerahan malam ini. Jadi izinkan saya untuk memberi perkabaran apa yang berlaku tentang COVID-19. Hari ini tanggal 24 bulan Februari 2021. Kes baru meningkat balik. Ini yang tak seronoknya. Hari ini sudah meningkat kembali 3,545 orang yang dijangkiti oleh virus corona yang mengundang kematian sejumlah 12 kematian. Jumlah kematian sudah 1,088 orang. Di Sabah meningkat balik. Semalam 94, hari ini 105. Di Labuan turun 96, hari ini 5. Di Sarawak, sebagaimana yang saya katakan, yang kekhawatiran saya, kebimbangan saya, di Sarawak hari ini meningkat sebab semalam 133, tapi laporan hari ini sejumlah 353 warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kedah meningkat 2 orang, semalam 15, hari ini 17. Di Penang, alhamdulillah turun. Semalam 155, hari ini susut 95 orang. Di Perak juga turun, semalam 308, hari ini 188. Di Selangor juga alhamdulillah sudah mula angka-angka penurunan. Semalam 932, hari ini 581. Dan tetapi di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan meningkat pula. Di wilayah Persekutuan 155 semalam, hari ini 381. Di Putrajaya cuma satu saja jangkitan. Cuma di Negeri Sembilan, ini yang saya khawatir ni. Sebab saya melaporkan, saya kata berhati-hati. Negeri Sembilan, sebab semalam saya melaporkan tentang Melaka yang masih lagi ramai tak ada dilakukan ujian swabnya. Kerana di Negeri Sembilan hari ini tiba-tiba saja daripada 100 orang dia meningkat sejumlah 1,392 orang. Astaghfirullahalazim. Besar tu di Negeri Sembilan, negerinya kecil. Tapi saya yakin ini tentulah daripada kluster kilang 1,392. Saudara Peman JB, 1,392 di Negeri Sembilan, di Melaka 26, di Johor turun semalam 428, hari ini 318. Masih lagi jumlahnya tak begitu menyenangkan kita. Di Terengganu 22 orang, di Kelantan turun semalam 56, hari ini 53. Dan tahniah warga Perlis masih sifar, alhamdulillah. Sebab semalam media sosial News NV menyiarkan berita bahawa sejumlah 1,161 pekerja asing yang bekerja di kilang-kilang dalam negeri Melaka masih belum melaksanakan ujian pemantauan COVID-19. Jadi sepatutnya pihak berwajib segeralah mengambil tindakan. Kalau tidak nanti kita khawatir apa yang berlaku di Negeri Sembilan.
sampai 1392. Rasa saeh lah, orang kadang-kadang kata tak bernapas kita bila melihat nombor yang begitu besar jumlahnya. Dan siang tadi, Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah melaksanakan suntikan vaksinasi vaksin Pfizer bersama dengan Tan Sri, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Jadi bersama-samalah kita berdoa agar ia tidak memberi sebarang kesan dan mereka terhindar dari sebarang bahaya. Tahniah kita ucapkan kepada Tan Sri Perdana Menteri. Inilah dikatakan kepimpinan melalui tauladan. Jadi beliau merupakan orang pertama di negara kita ini mengambil suntikan vaksin ataupun vaksinasi untuk COVID-19. Itu laporan tentang COVID-19. Cuma hari ini saya tersentuh hati saya bila menatap kiriman daripada Ustaz Abi Liu. Dia kata dia sayu hati melihat adik Farishah yang berusia 11 tahun memasak menggunakan dapur kayu dan terpaksa menjaga 3 orang adik kecilnya. Dia membuat susu menggunakan susu pekat manis menggantikan susu tepung. Adik paling kecil katanya berusia 11 tahun dan tidak bersekolah. Mereka tinggal dengan atuk, nenek dah uzur. Jadi kedua ibu bapa mereka berada dalam tahanan. Tak tahulah apa kesalahan, kita tak tahu. Jadi bila beliau Abi Liu dia terbaca daripada FB Raja Anita Raja Mokhtar. Jadi maka beliau pun bersama dengan saya bersama makciknya tadi telah mendaftarkan Faris dan Farisha ke Mahat Tahfiz Manzil Farkan di Kota Baru. Kerana di situ ada mengajar pelajaran sains, subjek agama dan tahfiz. Katanya pusat itu cantik dan eksklusif. Jadi kosnya sebulan RM600. Dan Abi Liu terus menghantar adik Farishah. Bila dia bertanya pada adik Farishah, dia kata jawab, saya nak berjaya macam ustaz supaya nak tolong mak dan ayah adik-adik. Kerana dia kata dia rindu nak belajar dan untuk membahagiakan keluarga. Itulah keadaannya ya di Kelantan. Saya tersentuh hati saya bila menatap kiriman Ustaz Abi Liu. Artinya dalam keadaan sekarang ni masih lagi ada ramai lagi warga kita yang berada di paras kemiskinan yang itu. Baik saudara, itu laporan kiriman yang saya terima. Cuma saya nak membaca sedikit kisah tauladan, iaitu kisah Abu Ubaidah ibni Jarrah, seorang pemimpin besar semasa Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Dan beliau menggantikan pedang Allah yang terhunus Khalid ibn Walid. Yang menjadi panglima perang di peperangan di Yarmouk yang membolehkan Islam tersebar hingga ke tanah Jarum. Abu Ubaidah adalah pemimpin yang zuhud dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Setelah Islam membebaskan Syam dari jajahan Rom, beliau diangkat menjadi gubernur di Syam. Pernah satu peristiwa, Amirul Mukminin ziarah di rumahnya. Itu Amirul Mukminin itu adalah Umar Al-Khattab. Tapi rumah beliau lebih daif dari rakyatnya sendiri. Syam ketika itu dilimpahi kemakmuran dan di bawah kepimpinannya. Kerana Abu Ubaidah sentiasa menjaga kesejahteraan rakyat hingga dia sendiri mengabaikan dirinya. Semasa beliau menjadi gubernur, berlaku wabak taun Amwas yang mengakibatkan beliau sendiri sakit dan meninggal dunia. Begitu juga sahabat mulia pidatonya Syuhail bin Ammar yang juga berada di Syam meninggal dunia akibat obat taun Amwas. Saat Amirul Mukminin Umar Khattab meninjau keadaan penduduk Syam semasa perjumpaan sahabat-sahabat Nabi, Amirul Mukminin dinasihati oleh Uthman bin Ibni Affan, khalifah kita yang ketiga, supaya tidak meneruskan perjalanan ke Syam. Jadi Abu Ubaidah memilih terus menetap di Syam bersama rakyatnya. Kerana baginda Rasulullah pernah berpesan, jika ada wabak penyakit yang mana ada di kawasan wabak penyakit itu, jadi teruskanlah menetap, dan yang mana-mana yang baru nak sampai kawasan wabak tersebut, berpatah balik. Artinya kalau kamu dah berada dalam kawasan itu, jangan keluar dari kawasan. Ini sabda junjungan. Jadi ketika Amirul Mukminin ingin memberi arahan agar penduduk Syam naik ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari penduduk yang tidak terkena wabak, ketika itulah Abu Ubaidah terkena wabak dan meninggal dunia. Arahan itu disempurnakan oleh Ammar bin Ash. Alhamdulillah wabak itu dapat dihindarkan daripada terus merebak. Jadi kesimpulannya, kepimpinan sahabat baginda Rasulullah apabila diberi amanah menjadi pemimpin, mereka diisi
dalamannya dengan sifat zuhud, tawaduk, amanah, jujur serta mempunyai nilai kasih sayang yang tinggi kepada rakyat di bawah naungannya dan sesama makhluk. Artinya mereka tidak akan mengaut kekayaan untuk diri mereka sendiri. Kepada pemimpin masyarakat, cubalah kita contoh sahabat-sahabat Nabi. Jadilah mereka teladan untuk sama-sama kita berubah ke arah lebih baik agar perubahan yang kita realisasikan mendatangkan manfaat kepada rakyat. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Terima kasih kepada teman yang menghantar kiriman kepada saya. Saudara, masih lagi dalam e-commerce. Kalau saudara ada produk untuk diwawarkan, sila hubungi Azhar 0113304141. Hubungi Azhar untuk mendapatkan buku-buku saya. Buku saya tak adalah, ya, dua saja, iaitu Rahsia yang Terpendam, Kisah Yang Muhammad Mulia Tengku Razila Hamzah, dan juga catatan diary dari penjara, catatan almarhum Datuk Harun Idris. Begitu juga jangan lupa kalau nakkan merasa rendang tok ataupun bahulu berdal, itu produk ibunya. Ataupun saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Jangan lupa, ya. Kalau nak buah-buahan, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan segar. Ini untuk saudara yang tinggal di Lembah Kelang. Dan tentulah yang terakhir sekali, pepes ayam R&B frozen. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizat 013-872-9589. Ini produk saudara Nizat, berupa pepes ayam. Itu otak-otak. Sedap dimakan. Itu e-commerce. Saudara, kita masuk Salam Impian Moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan terus mengutarakan persoalan ini sehinggalah isu moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja tuntas setuntas-tuntasnya. Tajuk perbincangan kita malam ini, titian perjuangan kian rapuh. Titian perjuangan kian rapuh. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata pada Pak Nazir? Pak Nazir, tahniah ya, you ini di Perlis tu dah sifar 2 hari berturut-turut. Keep it up, maintain supaya Perlis terus menjadi juara negeri yang sifar COVID-19. Kata Pak Nazir, Datuk Kesuma orangnya kacak, memakai pending berbaju Melayu. Diri umpama si ikan belacak, usahlah tanding si ikan you. Jadi ini untuk kepada pemimpin yang nak melompat sana, melompat sini. Dah jadi macam ikan belacak dalam lumpur. Tapi janganlah merasa diri itu hebat seperti ikan you. Tak ke mana pun. Kemudian kata Pak Nazir lagi, pergi memukat berjalan kaki, memukat tak jadi, kaki terluka. Rakyat disekat mencari rezeki. Tempat berjudi galak dibuka. Oh, marah Pak Nazir ni bila dia mendengar tentang pihak kerajaan membuka pusat-pusat pengujian, perjudian. Sedangkan untuk rakyat bekerja, mencari rezeki, masih lagi terhalang. Ya, Pak Nazir, itulah tadi 2 pantun daripada beliau. Indah bahasanya. Terima kasih Pak Nazir. Siapa ni tadi? Sempat nak baca dulu. Mana laju? Laju tak sempat nak baca lah. Dia naik laju sangat. Jai Catering. Assalamualaikum Datuk. Semoga sihat senantiasa. Terbaik dalam pencerahan. Cerita ceria warna baju malam ini. Undi saya katanya hatinya tetap untuk UMNO. Terima kasih saudara Jai Catering daripada Termeluh. Saya mendoakan agar perusahaan dan perniagaan saudara boleh dapat dibuka semula lah, mudah-mudahan. Berhubung dengan talian untuk prihatin, saya masih lagi belum dapat penjelasan, tetapi kabarnya tadi melalui TV3 berita yang saya dengar, kumpulan wang simpanan pekerja telah pun mengumumkan bahawa dalam minggu terakhir ini I Lestari akan mendapat bayaran. Tak tahulah berapa yang dapat dikeluarkan. Tapi untuk I Sinar masih lagi menanti sehingga 8 bulan Mac. Jadi mungkin bulan depan lah. Sabar saudara. Moga-moga semua ini dapat segera diusahakan oleh pihak kumpulan wang simpanan pekerja supaya kehidupan rakyat dapat menjalani kehidupannya berterusan. Bukan nak hidup senang, dapat terus hidup. Alhamdulillah, Parlimen boleh bersidang. Sabar saudara Kafri Yunus.
Saya juga mendapat khabar bahawa fasa 1 bantuan prihatin rakyat BPR yang melibatkan pertukaran berjumlah 1.93 bilion. Kabarnya kata Menteri Kewangan disalurkan secara berperingkat bermulai semalam. Jadi berbanding dengan jadual asal sepatutnya katanya bulan Mei. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Zafrul berkata ia bagi membantu kelangsungan hidup rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Kita orang baik, kita kata baik. Jangan kata tak ada. Kalau yang ada, ada. Jangan kita sembrono. Kalau tak betul, kita kata betul. Kalau benda betul, kita kata tak betul. Saya memberi pencerahan. Apa yang saya dapat, saya akan nyatakan kepada saudara. Tapi, kekhawatiran saya, sistem penyampaian itu biarlah telus. Biarlah semua rakyat dapat. Kepada teman-teman, saya ingin mengingatkan sekali lagi, kalau nak bagi komen, perlu berhati-hati dan gunakan bahasa yang baik. Sebab saya tak punya kemampuan untuk menyekat. Jangan pula sebab anda, saya terpaksa naik turun ke mahkamah. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang tulisan yang muncul dalam wall saya ini. Jadi anda, orang kata, tangan yang bercincang, bau yang memikul. Berani kerana benar. Jadi jangan bersembunyi atas nama, walaupun anda pakai nama macam-macam pun, pihak berwajib dapat untuk trace ataupun menyiasat siapa anda sebenarnya. Jadi bagi saya, jangan tulis sembarangan. Yang boleh mengadu dombakan rakyat, menghancurkan kita kepada keyakinan pada kerajaan. Jangan. Saya semua sekadar memberi pencerahan. Kalau tak betul, saya kata tak betul. Kalau betul, kata betul. Dan kita mesti berprinsip untuk bersetuju dan tidak bersetuju. We must be agreed to disagree. Kalau saudara menawarkan berhujah, nyatakan dengan baik dan gunakanlah bahasa sebaik mungkin. Sebab kita adalah warga cinta damai yang kita tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang lucah, yang kasar, yang tak sepatutnya. So saling kasih, budak tu sakit. Itulah itu kumpulan mereka. Biarlah. Biarlah saudara ajar-ajar di tengah mengoyan. Biar saya tak mau. Bagi saya mereka ini negara mengamalkan freedom of speech. Mereka boleh mengatakan apa-apa asalkan dia kena bertanggungjawablah atas setiap kenyataannya. Jangan nanti baling batu semi tangan. Jadi itulah tadi tentang kumpulan Wan Sebenar Pekerja, Air Lestari untuk bulan ini telah dibayar dan proses untuk Air Sinar juga sedang diuruskan. Saudara. Jadi berhubung dengan moratorium, nampak gayanya masih belum ada. Masih belum ada sinar dan pihak Menteri Kewangan belum membuat sebarang pengumuman berhubung dengan moratorium secara tuntas bagaimana yang kita hajatkan. Sedangkan dari saya mendapat daripada Bank Negara mengumumkan jumlah keuntungan semua bank di Malaysia pada tahun 2020. Iaitu suku pertama, semua bank mendapat keuntungan 8.55 bilion. Suku kedua, 8.5 bilion. Suku ketiga, 8.20 bilion. Suku keempat, 6.35 bilion. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 31.15 bilion. Jadi kita melihat bahawa pihak bank tak ada rugi. Kita lihat ini apa kata Datuk Seri Najib, dia kata saya tengok bank-bank rugi sebanyak 64 bilion bagi moratorium pinjaman pertama tahun lepas. Dalam keadaan begitu rugi, pada mereka menguntungkan, mesti mengaut keuntungan. Jadi dalam keadaan begini, sepatutnya bank boleh mampu untuk memberi lanjutan untuk 6 bulan tempoh moratorium. Tapi apa yang kita buat, kita bukan nak suruh bank hapuskan semua hutang. Bukan dihapuskan hutang, tetapi ditangguhkan pembayarannya untuk 6 bulan sehingga rakyat boleh bekerja semula. Itulah kisah saya, pencerahan saya. Dalam keadaan begini, saya menyantun catatan yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi. Dia kata, apa khabar para seseorang kita yang sedang gigih mencari pekerjaan ketika industri dan ekonomi kelihatan suram. Jadi apalah agaknya nasib yang akan berlaku pada lebih 200,000 siswazah di seluruh negara ketika ini. Ketika negara berdepan dengan ancaman COVID-19 dan ekonomi yang tenat, graduan antara 772,900 individu di Malaysia ini yang tiada pekerjaan. Jadi kita menerima banyak keluhan dari ibu bapa. Jadi anak-anak yang belajar tinggi,
Sekarang ni hutang PTPN pula tentulah mereka tidak mampu nak bayar. Apatah lagi untuk menyantuni kehidupan. Jadi nak mengharapkan para pejuang yang minta hapuskan PTPN untuk berkemah, berguling-guling atas mereka pun dah tak ada. Dulu ada lah yang pakai baju kuning. Hapuskan PTPN kononnya sebelum Pilihan Raya 14. Akhirnya apa jadi? Jadi dalam keadaan begini kita melihat peningkatan pengangguran di kalangan siswa begitu tinggi. Jadi seeloknya lah kerajaan mencari jalan. Kita meminta supaya pihak kementerian, pihak kerajaan, pimpinan negara mencari jalan atau kaedah untuk membantu para siswa mereka. Siswa ini untuk mendapatkan pekerjaan agar mereka dapat mencari hasil penghidupan. Lain tak ada, nak cari duit untuk hidup saja. Dan saudara, hari ini seluruh rakyat menyambut baik titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kerana baginda memperkenankan agar Parlimen bersidang. Tapi bagaimanapun mengikut kenyataan itu, kena atas nasihat Perdana Menteri pula katanya nanti. Ini Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong bersetuju supaya Parlimen bersidang setelah baginda bertemu dengan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Azhar Harun, dan juga Speaker Dewan Negara, Tan Sri Rais Yatim. Dan baginda bersetuju agar Parlimen bersidang. Bagaimanapun persidangan tersebut tertakluklah kepada nasihat Perdana Menteri. Itu kenyataan daripada Setiausaha Pertuan Agong. Sebenarnya kalau melihat daripada kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dalam kiriman kenyataan medianya, Yang Berhormat Mulia Pertuan Tengku menyatakan bahawa kuasa memanggil pilihan raya Parlimen untuk bersidang adalah hak mutlak agung. Bukannya atas kehendak ataupun nasihat Perdana Menteri. Tidak. Hak agung. Jadi kalau agung kata nak bersidang, bila terpulang. Kalau agung kata besok bersidang, bersidanglah. Itu tiada siapa boleh mencabar, tiada siapa boleh mempertikaikan. Jadi kalau tuanku kata tak payah bersidang, tak ada bersidang. Ini adalah kuasa mutlak Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Itu kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau cukup arif dengan hal-hal berhubung dengan aspek perlembagaan. Jadi semua ini kata Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, semua adalah tertakluk di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Jadi artinya tiada keperluan bagi Yang Berhormat Perdana Menteri menetapkan tarikh dan masa persidangan. Cuma yang saya ingin nyatakan bahawa suka tak suka Parlimen kena bersidang. Ini yang kita tuntut. Mungkin kadang-kadang wakil-wakil rakyat yang mereka tuntut persidangan ni, mereka nak menuntukkan tentang keabsahan Perdana Menteri. Bagi saya, kita negara sekarang ini sudah pun tamat jeda waktu dalam melaksanakan program rancangan Malaysia ke-11. Jeda waktu pembangunan rancangan Malaysia ke-11 sudah habis. Dan kita sudah mula memasuki program ataupun rancangan Malaysia ke-12. Tentulah banyak peruntukan diperlukan. Tentulah banyak perancangan yang perlu dilaksanakan. Jadi kerana itu, Parlimen kena bersidang. Kalau Parlimen tidak dapat bersidang, tergendalalah rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 ini amat penting. Malahan ia lebih penting daripada bajet. Kerana ini menentukan hala tuju negara di masa akan datang. Kerana itu, Parlimen perlu bersidang. Dan pimpinan Tan Sri Muhyiddin perlu membentangkan ke Parlimen apa perancangan kerajaan untuk dilaksanakan sepanjang rancangan Malaysia ke-12. Dan berapa banyak peruntukan yang diperlukan. Pembangunannya di semua aspek. Dari segi aspek menyediakan peluang pekerjaan, aspek industri, aspek pertanian, perlombongan, perladangan, dan keseluruhannya mesti dibentangkan di Parlimen. Jadi dalam keadaan begini, kita berbesar hati dan menjunjung kasih pada baginda Tuanku Agong. Kerana baginda faham dan sedar keadaan yang menuntut sekarang ini bahawa Parlimen perlu bersidang. Soal keabsahan Perdana Menteri, itu perkara kedua. Itu tunggu nasib lah. Kalau ahli-ahli Parlimen mengusulkan undi tak percaya, terimalah. Merudumlah. Tetapi urusan negara, urusan pembangunan negara tidak boleh terhenti. Jadi rancangan Malaysia ke-12, roadmapnya, ke arah mana, apa yang nak dilaksanakan,
perlu dibincangkan di Parlimen. Syah Kaza, sekolah pun dah boleh dibuka. Ya, sekolah dah boleh dibuka. Sebenarnya, tapi kalau melihat daripada laporan Kementerian Kesihatan tadi, takut juga saya. Semalam turun 2,000. Hari ini naik balik 3,000. Di Negeri Sembilan 1,000 lebih. Ini keadaannya. Saya rasa soal COVID ini boleh kita atasi kalau Kementerian Kesihatan dan juga pihak berwajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya di kawasan-kawasan kilang di mana adanya pekerja-pekerja asing. Saudara Azizul Abdul Hamid, daulat tuanku, memang kita menjunjung kasih kepada baginda tuanku. Baginda sedar bahawa Parlimen perlu bersidang. Kalau Parlimen tak bersidang, macam mana kita nak menganjurkan unjuran rancangan Malaysia ke-12? Jadi, dalam kita menghadapi keadaan begini, saya ingin mengingatkan pada pihak-pihak pimpinan kerajaan sesuatu hakikat yang perlu kita telan sekarang ini adalah hakikat Mahapahit yang perlu kita terima bahawa negara kita sebenarnya sudah jauh ketinggalan di belakang Thailand, Indonesia dan Singapura dalam perlumbaan inisiatif kenderaan elektrik EV. Jadi berdasarkan daripada laporan Maybank Investment, majoriti negara ASEAN sedang aktif merangka perancangan strategik ini. Tapi kita ketinggalan. Sebab itulah, menurut Maybank IB Research lagi, kerajaan Thailand kini sedang berusaha untuk menjadikan negara itu sebagai hub EV ASEAN menjelang tahun 2025. Dan mereka mempunyai sasaran untuk menghasilkan kira-kira 250,000 electrical vehicle ataupun kereta menggunakan elektrik, bas iaitu 3,000 bas elektrik dan 53,000 motosikal elektrik. Malah Thailand mensasarkan untuk meningkatkan perdagangan pasaran EV dalam segmen produksi domestik berjumlah 2.5 juta unit kepada 30% atau 750,000 unit menjelang tahun 2030. Ini adalah antara punca-punca boleh membuka peluang pekerjaan untuk membangunkan ekonomi. Sementara Indonesia pula mensasarkan 20% minimum daripada kenderaan terdiri daripada EV menjelang tahun 2025. Sebab Indonesia rakyat dia ramai. 20% pun jumlahnya berbilion-bilion nilainya. Jadi kita bagaimana? Kita jauh ketinggalan. Kita ketinggalan di belakang Thailand, di belakang Indonesia, Singapura, begitu juga dengan Vietnam. So artinya sudah sampai waktunya pimpinan negara. Itu saya kata ni, Azmin Ali ni buat apa? Orang telah lari ke depan, kamu memikir soal politik. Tok Pa, Menteri Ekonomi. Orang dah jauh ke depan. So, Mazali Zaimah, Dewan Negara Rais Yatim, Dewan Rakyat Azhar Harun. Jadi fikir sendiri, kenapa mereka berdua yang menghadap dan bertemu Yang Tuan Agong ya? Ya memanglah, sebab sebagai speaker, kedua mereka harus menyatakan, memberi pandangan dan sebagainya. Speaker adalah, sebab kita ni pembahagian kuasa. Eksekutif, legislatif dan judiciary. Saya, saudara, ini nak kita masuk bab politik lah. Saya menerima kiriman daripada saudara Muhammad Azmi dari Kelantan. Dia kata, gendang telah berbunyi. Bersiaplah. Nyongsonglah perahu bersama dengan awak-awak. Dan kita sama-sama berdayung menuju kejayaan. Hebat bahasa saudara Azmi ni. Dia seorang Perak tapi duduk di Kelantan. Ada dia punya rima-rima dan bahasa-bahasa digunakan dengan bidalan-bidalannya. UMNO katanya selama ini dijadikan sebagai pelampung oleh PBM. Begitu juga dengan mereka yang melompat serta MP UMNO yang dalam kerajaan. Jadi sebagai induk atas pagar, sebab itulah mereka kurang berkokok sekarang. Mereka cuma play safe. Jadi kini katanya azan telah berkumandang. Imam telah pun berada di hadapan. Jawatankuasa masjid sudah pun berada untuk kita merafatkan saf. Yang di depan dan di belakang. Apa lagi, makmum? Kita ramai-ramai rapatkan saf, betulkan saf. Ayuh, laksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Terima kasih, Saudara Azmi. Saya juga terima bahawa artinya beliau menggambarkan apabila Duli Yang Mulia Tuan Agong sudah bersetuju untuk Parlimen mengadakan persidangannya. Dan besar kemungkinan kalau persidangan Parlimen ni seperti yang mana dijangka lah, maka hari-hari terakhir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun menghampirinya garisan.
Saya menerima juga catatan daripada Putera Malaya. Ini sedap. Putera Malaya ni memang dia membalun dari kerja dia. Saya tengok. Tahniah saudara Putera Malaya dalam FB. Saya tengok dalam FB tu. Saya kata eloklah saya wawarkan malam ni. Dia kata dulu Wan Ahmad Faizal, iaitu Ketua Armada, Mak Jogan lah, PBM. Berkata PBM ada PAS dan boleh menang tanpa UMNO. Sebelum ini dia kata dia siap dia hinanya pemimpin UMNO parti sebagai kluster mahkamah. Tapi katanya sekarang ni lain pula nadanya. Kenapa ya? Kenapa? Kemarin katanya rakyat lebih menyayangi PN kononnya daripada parti lain kerana tidak dibayangi dengan skandal dan masalah kronik sehingga rakyat sukar percaya. Marah betul saudara Putera Malaya ni. Dan semalam katanya Perikatan Nasional berjaya di Sabah walaupun parti itu baru setahun jagung ditubuhkan dan bakal diperkukuhkan koalisi bersama PAS untuk PRU 15. Kemudian katanya PM bersedia untuk PRU 15. Tiba-tiba akhirnya terpaksa pula berkata PPBM mengharapkan UMNO kekal dalam PN untuk menghadapi PRU 15. Jadi kata Putera Malaya dia kata, korang ni PBM dah kenapa? Meracau macam gelabah biawak terkena sawan ke? Jadi apa yang Wan Ahmad Faizal fikir tentang UMNO ni? Dia ingat UMNO ni tunggu kayu. Budak sekolah yang tak tahu pasal politik. Jadi kalau kau suka, kau sepak, kau tagajang, kemudian nak pujuk manja dengan parti UMNO. Ini bukan caranya. Sejak bila parti UMNO ni sebahagian daripada Perikatan Nasional yang perlu sokongan untuk menyokong PBM dalam PRU 15. Kerjasama UMNO dengan Barisan Nasional dan Barisan Nasional dengan PN adalah untuk bentuk kerajaan sementara. Selepas saja PRU 15, muktamad katanya. Jadi sekarang pun kau pula nak pujuk. Dah kenapa? Bukankah PBM parti terkuat? Katanya. Kenapa mengelabah? Macam semua itu hanya lakonan semata-mata. Jadi kau dah lupa ke? Kau hina UMNO. Jadi memang Mak Jogan ni dia kutuk UMNO. Dia kata UMNO ni sebatang kara. Dan kalau bertanding pun akan kalah. Akan jadi harang dan sebagainya. Sekarang ni tunggulah nasib anda. Sebab itu saya ketawa juga bila menatap kenyataan daripada Timbalan Presiden UMNO. Datuk Mak Hassan. Dia kata buluh tak miang. Kenapa pula beban yang gatal? Ini Datuk Mak Hassan ni dia hebat dengan bahasa-bahasa lamanya. Dia kata buluh tak miang. Kenapa beban pula yang gatal? Jadi buluh tu selalunya dalam buluh tu adalah dia punya sarung tu, ada sarung itu ada miangnya. Kemudian lebih kurang batangnya samalah, warnanya pun hijau. Dan buluh digunakan untuk buat atap. Begitu juga dengan beban. Beban ni juga macam buluh juga. Tapi beban tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tapi dia heran, dia kata, buluh tak miang, kenapa pula beban yang gatal? Retinya, kita tak ada apa-apa, dia orang kenapa yang kelang kabut? Kenapa PBM sekarang ini dalam keadaan kelang kabut? Takut. UMNO seharusnya kena terus bertegas dan meneruskan perjuangan. Tetapi apa yang kita dapati hari ini menjadi kekhawatiran saya. Dan menjadi kerunsingan di samping itu kadang-kadang rasa bosan saya melihat titian perjuangan di kalangan warga UMNO sendiri semakin rapuh. Mereka sudah boleh dikelabui pemikirannya dengan wang ringgit. Dan mereka melihat dengan wang ringgit itulah UMNO boleh menang. Dan berkali-kali saya katakan, ini pasca mana yang anda baca? Anda baca dari segi teori politik macam mana? Sebab rakyat hari ini tak nak fikir dah. Kamu bagi duit, dia ambil. Tapi undi tidak sebab rakyat dah serik selama 22 bulan. Rakyat dah merasa bagaimana pimpinan dalam kerajaan Barisan Nasional. Mereka dapat membezakan. Tenang, hidup sepanjang 60 tahun. Kita meneruskan perjuangan. Tentu betul, saya tak menafikan. Ada juga kalangan pemimpin yang terjebak dalam korupsi dan nepotisme. Ini yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Zahid waktu beliau menjadi Ketua Pemuda dulu. Dia menentang KKN, korupsi, koronisme dan nepotisme. Yang ini yang membuatkan Tun Dr. Mahathir benci pada beliau. Ini ceritanya sebenar.
Benda ini berlaku waktu beliau, Datuk Zahid Hamidi jadi Ketua Pemuda dulu. This is the reality. Jadi UMNO sewajarnya meneruskan kerja-kerja memperjuangkan suara rakyat. UMNO parti politik perjuangan, bukan parti politik untuk mencari tempat. Tapi sekarang, hari ini, sayangnya, mereka sudah merasakan bahawa UMNO ini sebagai tempat untuk mencipta kekayaan. Dapat jadi ketua UMNO, boleh dapat projek juta-juta. Dapat jadi ketua UMNO, boleh jadi wakil rakyat. Bila jadi wakil rakyat, boleh jadi menteri. Bila jadi menteri, boleh menimba kekayaan. Saudara, zaman sudah berakhir pemikiran sebegitu. Sebab itu saya katakan bahawa titian perjuangan UMNO tidak boleh rapuh. Warga UMNO mesti mantap pemikirannya. Kita mesti kukuh dalam meneruskan impian dan harapan rakyat. Malangnya ada pemimpin UMNO yang berada. Sebab itu saya katakan adanya kalangan mereka yang saya gelarkan. Mereka ini sebagai parasit. Mereka punya wang. Mereka bermodalkan wang untuk berniaga dalam UMNO. Berniaga jawatan. Dapat jawatan, jawatan itulah dijual belikan. Dilelong kepada siapa yang nak membelinya. Kalau dia bertanding, kononnya di peringkat bahagian misalnya. Saya akan cerita terus terang, biar kita berterus terang. Sebab saya memberi pencerahan apa yang berlaku selama hari ini. Kerana UMNO ini rosak kerana hadirnya wolot-wolot. Mereka yang bermodalkan wang, yang ditaja oleh orang-orang tertentu, yang ditaja oleh kapitan-kapitan. Kalau saudara masih ingat, satu ketika dulu, Datuk Zainal Sakum, selaku sisa politik kepada Tan Sri Muhammad Mat Taib, Menteri Besar Selangor, beliau telah mengutarakan, saya ingat sekitar 10 ke 15 tahun dulu, dia kata berhati-hatilah UMNO dengan percaturan kapitan-kapitan Cina yang menaja pimpinan UMNO. Kapitan-kapitan ini akan mencari seseorang yang dilihat boleh mencari pengaruh di peringkat bahagian, maka diberi modal untuk orang-orang ini menjadi wolot. Dan dia pun jadilah ketua bahagian bertanding. Bila menang, jangan lupa, dia menang itu bukan kerana perjuangannya. Dia bukan menang kerana kebolehannya untuk memimpin. Dia boleh mengalahkan pemimpin-pemimpin yang baik kerana dia punya wang dan membeli undi. Jadi, saya kata ini dulu kesilapannya, memang kita kena terima hakikat warga UMNO pun dulu silap. Kerana ketika itu, mereka rapuh pada perjuangan bangsa. Rapuh untuk menghayati perjuangan UMNO. Dan saya bersyukur bahawa selepas kekalahan kita pada tahun 2018 sudah timbul kesedaran. Sebab itu walaupun kita kalah, tidak ada satu cawangan pun yang dibubarkan. Tidak ada satu cawangan pun yang dibubarkan. Bila ini berlaku, artinya UMNO masih intact. Warga UMNO, ini siapa ni, Jamaluddin Mohamad, dia dah pendek out. saya tak mau cakap dia. Warga UMNO sudah sedar bahawa wang bukanlah berarti segala-galanya dalam perjuangan. Kerana itu sekarang ini, UMNO sudah pun membina kekuatan. Dan dalam saat kita membina kekuatan, keyakinan rakyat, saat inilah mereka hadir semula dalam UMNO untuk memecah belahkan perpaduan dalam UMNO. Faham pada yang leka, Datuk? Betul. Jadi saudara Yam-Yam, jadi sekarang ini, bila naratifnya sekarang ini, macam saya katakan semalam, wujud buku 30 dalil, Presiden UMNO masih disingkirkan. Tujuan dia tak lain tak bukan. Bukan isunya bukan Zahid Hamidi. Isunya bukan Datuk Seri Zahid Ahmad, bukan Datuk Seri Zahid Hamidi. Isunya adalah Presiden UMNO. Presiden UMNO yang degil. Presiden UMNO yang berani menyanggah. Presiden UMNO yang tidak merelakan parti UMNO ini untuk dijual beli. Presiden UMNO yang mahu mempertahankan maruah parti UMNO untuk tidak tunduk, untuk tidak melutut kepada parti PBM. Ini isu dia. Bukan soal Zahid Hamidi. Sebab itu sekarang, ni saya katakan, semalam pun saya katakan, ada orang bertanya dengan saya tadi, dia kata, boleh ke pilihan raya diadakan? Saya kata, mungkinlah boleh diadakan pilihan raya, tapi rasanya, selagi Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, susah untuk PBM, sekarang ni PBM yang meneraju kerajaan, untuk merelakan untuk hadirnya pilihan raya umum. Kerana dengan hadirnya pilihan raya umum ini, maka UMNO tidak akan bersama dengan PBM. Dan mereka tahu bahawa mereka akan kalah.
Mereka seboleh mungkin mahu supaya UMNO ini tunduk pada PBM. Dan kursi-kursi UMNO ni rela, sokonglah calon-calon mereka. Ini impian mereka. Tetapi selagi ada Presiden UMNO seperti Datuk Zahid Hamidi, selagi itu tak akan tercapai. Ini keadaannya. Jadi sebab itu sekarang ni mereka berusaha. Satu demi satu, pimpinan UMNO akan ditangkap, akan dibicarakan, seboleh mungkin mahu dipenjarakan. Ini realitinya, saudara. Sebab ini politik. Dalam politik adalah segala berkemungkinan. Tapi bagaimanapun kena ingat, dalam politik tidak ada teman yang berkekalan, tidak ada musuh yang berkekalan. All this while kita menyangkakan bahawa dengan adanya wujudnya penyatuan ummah di bawah bersama UMNO dengan PAS, kita boleh menang. Tapi bila mereka berjaya memecahkan ikatan yang kita meterai antara UMNO dengan PAS ini, apabila berjaya mereka menarik PAS duduk di bawah Perikatan Nasional, mereka sudah berjaya. Tapi setelah dibuat kajian, untuk Pantai Barat ni bahaya sikit. Pantai Timur, yes. Dicari jalan supaya UMNO ini. Kenapa? Sebab saya kata mereka tak serang parti keadilan. InsyaAllah malam esok saya akan bersama dengan Tian Chua secara live akan membicarakan soal kononnya dia nak menggabung dan sebagainya. Tunggu malam esok saya akan bagi pencerahan. Soal itu saya akan cerita kemudian. Tapi persoalannya kenapa mereka tak attack Parti Keadilan? Sedangkan Parti Keadilan mempunyai 51 kursi. Keadilan sekarang ni sedang nak membaham Azmin Ali bagi nak gerak. Calon Timbalan Perdana Menteri mereka, calon Perdana Menteri mereka. Kenapa diperbiarkan? Kerana mereka yakin selagi ada UMNO, didokong oleh UMNO, calon-calon itu boleh menang. Ini jelas. Jadi kerana itu sekarang ni UMNO is the target. Tapi apabila pimpinan kita ini rapuh perjuangannya. Sebab itu saya tengok tadi ada satu orang profesor. Ada satu profesor dia tulis dalam Utusan Malaysia. Seorang profesor tu kena hamanya tu. Profesor dia kata UMNO atau Barisan Nasional akan menghadapi masalah besar, termasuk berdepan risiko tewas jika masuki gelanggang pilihan raya umum ke-15 secara bersendirian. Bercakap bersama Malaysia, penganalisa politik dari Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Rusdi Omar. Dia kata UMNO akan tewas kalau masuk gelanggang secara bersendirian. Saya nak bagi tahu pada Profesor Madya, setara kalau nak buat tesis, nak buat ini kertas kerja, tesis kajian untuk mendapat PhD dan sebagainya, boleh duduk di dalam bilik hawa dingin. Boleh menggunakan fikiran. Tapi politik bukan begitu. Politik saudara kena turun ke gelanggang, kena berada di lapangan, rasai denyut nadi rakyat. Baru saudara boleh membuat analisa. Dan seringkali saya katakan, analisa tak boleh dibuat sehingga pilihan raya terjadi. Macam mana kamu nak menganalisa sesuatu benda yang belum? Sesuatu benda yang belum terjadi, macam mana kamu nak buat analisa? How are you going to analyze something is not happen yet? Kalau benda itu berlaku, barulah kamu boleh buat analisa. Jadi saya tak tahulah profesor apa benda ni. Jadi saya bukan nak menyerang profesor. Anda orang yang dihormati oleh rakyat. Janganlah gunakan kedudukan anda sebagai profesor itu boleh membuatkan orang kata apa punya profesor. Akhirnya timbul perkataan Profesor Kangkung. Kita tak mau. Kita kalau boleh para profesor ni dihormati. Profesor Madya Dr. Rusdi Omar daripada Universiti Utara Malaysia. Turun, rasai denyut nadi hari ini dan lihat sejarahnya. UMNO tak pernah pun bertanding berpaut pada orang. Saya meminjam kenyataan yang Bapak melihat Tengku Razili Hamzah. Bila orang kata kita ni kalau dapat kita boleh menang. Tengku kata sejak bila UMNO lutut ataupun menggunakan orang lain untuk menang. Daripada kita merdeka lagi. Selepas merdeka, UMNO bertanding sendirian. Memang dari segi agihan kerusi di seluruh negara, tak cukuplah untuk membentuk kerajaan. Itu betul. Sebab itu kita mempunyai gabungan. Gabungan ini Barisan Nasional. Kita ada parti mewakili masyarakat Cina, iaitu parti MCA. Parti mewakili masyarakat India, parti MIC. Parti yang mewakili warga bangsa di Sarawak, kita ada PBB. Warga bangsa di Sabah, kita ada PBS. Dulu kita ada dengan USNO. Kita ada Berjaya. Itu nama pakatan kita.
Yang saya akan ulas lagi malam esok. Tetapi saya nak menyonsong pandangan Profesor Mahdi Dr. Rusdi. Dapatan mana yang anda dapat mengatakan UMNO akan kalah? Adakah anda gaji kursi-kursi mana? Jadi kalau duduk dalam bilik hawa dingin, dengar, tengok kena, dapat kajian. Jangan begitu. Rakyat dahagakan informasi daripada seorang profesor. Tapi kalau nak buat analisis, kalau anda merasakan ramalan, okey. Saya meramalkan ini keadaannya. Tapi jangan analisa. Analisa bila perkara itu dah boleh berlaku. Profesor Yutuki tu, tak tahulah saya. Saya tak kisahlah. Tapi bila dia merasakan diri dia sebagai profesor, membuat kenyataan begitu, saya kecewa. Anda nak berpihak, okey. Tapi jangan nak mempengaruhi fikir rakyat. Betul lah, UMNO ni akan kalah. No, saya sabar malam menyatakan bahawa UMNO kali ini boleh menang lebih besar lagi. Berkali-kali, malahan saya nyatakan, kalau ikut kajian, malahan di Paguh pun UMNO boleh menang. Memang pilihan raya dulu kita kalah. Dan ini terbukti dalam 7 pilihan raya. 7 pilihan raya kecil yang kita lalui. Dan sesuatu benda yang paling orang kata impossible boleh berlaku, iaitu pilihan raya kecil di Tanjung Piai. Orang kata macam-macam lah pada Presiden UMNO kerana mengizinkan bahawa majoriti pengundi Melayu Tanjung Piai. Pengundi Cina berapa peratus? 41% ke 38%. Macam tu begitulah. Dan bila diadakan pilihan raya, orang kata habislah lingkup lah. Orang Melayu ni marah. Tidak. Warga UMNO berlapang dada. Kita warga harmonis. Kita menyantuni. Sebab itu dalam ucapan Presiden UMNO sewaktu muafakat nasional dimeteraikan dia punya piagam, kita menyatakan bahawa muafakat nasional tidak akan menafikan kaum-kaum lain. Kita tidak akan menganaktirikan kaum-kaum lain. Ini jelas. Sebab itu bila pilihan raya Tanjung Piai menang sebesar-besarnya yang tak terjangka. Waktu itu PBM ada turun calonnya. Dan ketika itu PBM menjadi kerajaan. UMNO masuk ke gelanggang membantu MCA menang. Bukan ada duit pun. Kalau saya lihat gambar makcik satu wanita, ketua wanita, dalam hujan dia berpayung. Kerana berberkatkan semangat. UMNO ini datang daripada roh perjuangannya. Daripada awal penubuhannya. Roh perjuangan UMNO pada awal dulu adalah untuk memerdekakan negara. Suka tak suka, negara ini mesti merdeka. So, kita menuntut kemerdekaan. Dicantum pemikiran warga bangsa mencari bagaimana kita nak mencapai kemerdekaan. Kemudian adunan itu bersama dengan MCA. Walaupun asalnya daripada parti perjudian, parti judi. Kemudian kita ambil pula parti MIC yang menjaga ladang-ladang apa semua tu. So, akhirnya kita memperoleh kemerdekaan. Dan UMNO mengembeling untuk mengisi kemerdekaan sebaik mungkin. Terbukti apa yang dilakukan oleh UMNO yang menerajui kerajaan Barisan Nasional. Walaupun kita diancam oleh komunis, kita diancam oleh konfrontasi. Saya nak melihat, ini kalau nak buat analisa bolehlah sebab benda dah berlaku. Saya melihat apa yang berlaku masa silam itu adalah dia punya lebih kurang sama. Hari ini, dari segi ekonominya, Indonesia sudah ke hadapan. Bila banyak pelabur-pelabur lari ke sana. So, menjadi tanggungjawab pimpinan kerajaan, khususnya UMNO Barisan Nasional kena bersiap sedia. Bila kita mengambil kerajaan nanti, kita memimpin kerajaan nanti, mencari upaya bagaimana untuk mengembalikan semula pelabur-pelabur asing untuk membina kembali kekayaan negara. Negara kita terbaik. Anugerah ilahi. Saya dah berkali-kali saya katakan, di Malaysia ni, bumi kita ni, kita tak ada gempa bumi, kita tak ada ledakan gunung berapi, kita tak ada banjir sebesar-besarnya, kita tak ada tsunami, kita tak ada ledakan taifun dan sebagainya. Malahan bumi kita subur. Contoh yang saya katakan, saudara makanlah buah rambutan. Bukanlah rambutan kita ambil dari Thailand, tak, itu bukan rambutan asli. Ambil petik buah rambutan, makan. Ambillah biji buah rambutan itu, campaklah di atas rumput tu. 3 tahun lagi kita boleh makan balik rambutan Nabi. Itu artinya suburnya bumi Malaysia ini anugerah ilahi. Bumi kita ini subur. Di bawahnya ada banyak lagi khazanah-khazanah yang belum kita temui. Yang belum kita dapat gunakan, jadikan, kita canai, jadikan produk yang baik. Kita ada silika.
Tanah-tanah ada je pasir-pasir yang jadi silika, yang menjadikan sebahagian kalau nak buat kertas ke, nak buat plastik, nak buat macam-macam lah. Produk-produk masa kini. Silika terdapat banyak di Terengganu dan di Pahang. Sungai itu. Banyak lagi. Cuma bumi ini perlu ditadbir dengan keikhlasan. Jadi UMNO akan menyantuni. Jadi kita tak pernah risau. Kita tak pernah takut. Bukanlah kita nak bongkak. Bukan kita nak sombong. Tidak. Kita mau menyantuni. UMNO adalah Parti Melayu UMNO. Parti Melayu yang meletakkan perjuangan bangsanya. Bukan resis. Tetapi nasionalis. UMNO Parti Nasionalis untuk warga bangsa Melayu. Jangan dicacai. Kalau anda cacai nanti, anda tunggulah karamahnya. Ya, jangan sampai UMNO menyumpah anda. Bagi mereka yang khianat pada UMNO, boleh lihat sejarahnya. Sebab UMNO tak salah. Saya tak kata bahawa pemimpin UMNO tak ada yang tak salah. Ada. Ada, bukan tak ada. Tetapi mereka akan dihukum. Tapi jangan anda mengatakan UMNO itu akan kalah. Ini Profesor, saya nak bagi tahu awal-awal. Jangan memikirkan UMNO itu akan kalah. No way. Sebab hari ini, turunlah ke gelanggang. Tanyalah mereka-mereka di pasar. Malahan tanyalah pembawa teksi. Tanyalah anak-anak muda. Tanyalah tokek-tokek kedai runcit. Tokek kedai runcit. Tapi sekarang ini masalahnya apabila adanya, macam saya katakan tadi, pimpinan dalam UMNO ini yang konon-konon nak menjadi warlord. Mengambil wang daripada kapitan-kapitan. Daripada tokek-tokek besar. Untuk meletakkan mereka sebagai ketua bahagian. Sebagai pemimpin. Dilihat hebat. Punya wang. Wang dilaburkan. Maka orang pun matanya ini tersilau. Oh, ini orang kaya. Datang kaya dari mana? Jadi kerana itulah maka dia pun dilihat sebagai pemimpin besar. Tak ada ke mana pun orang macam ini. Kerana bila dapat kawasan, bila dapat jawatan, dia akan terjebak dalam korupsi. Dia akan menjaga tokeh-tokeh di belakangnya. Kita ni kena jaga parti kita ni. Parti UMNO perlu dipertahankan sebagai parti yang memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air kita. Jadi saya haraplah saudara Profesor, jangan buat andaian yang bukan-bukan. Saya bersetuju dengan kenyataan yang Muhammad Teguh Razali. Dia kata UMNO ni tak pernah. Dia kata bukanlah nak sombong. Bukanlah nak cakap besar. Tidak. Tak ada dalam sejarahnya. Kita mengharapkan bantuan orang. Kita berjuang. Ada tak ada duit, kita teruskan perjuangan. Saya pernah bertanya dengan Yang Muhammad Teguh Razali. Sepanjang pilihan raya umum yang kita lalui. Sepanjang pilihan raya umum yang kita lalui daripada Merdeka sampailah pilihan raya 2018 yang ke-14. Semua kos perbelanjaan itu ditanggung oleh UMNO. MCA ke, MIC ke, gerakan ke, UMNO yang tanggung dalam Barisan Nasional. Okey, sekarang ni duit UMNO dibekukan. Okey, sekarang ni UMNO tak duit. Tapi kita boleh menentang penjajah Inggeris dengan semangat. Soal wang bukan segala-galanya. Dan berkali-kali saya katakan bahawa kalau you melihat bahawa wang itu adalah segala-galanya untuk memenangi pilihan raya, bagaimana UMNO boleh kalah? Pilihan Raya 2018. Kita punya kuasa. Ada kelengkapan bala tenteranya yang hebat. Kerajaan Barisan Nasional. Punya wang. Dilaburkan berbilion. Uyup juga. Inilah juga yang bakal dialami oleh PBM. PBM hanya memegang kuasa baru setahun lebih saja. Banyak mana sangatlah duit mereka ada. Dan saya melihat ada poster-poster dah dicetak ni. Saya gelak nak tengok. Sebab tiba-tiba tengok, ada pula cetakan bendera PAS. Apakah PAS kali ini akan bertanding sendirian? Mungkin PAS pun dah rasa geli untuk bersama dengan PBM. Kerana hari ini, siapa saja dilihat, parti-parti mana dilihat bersama dengan PBM, mereka akan dihukum oleh rakyat. Sebab itu perhitungannya, jangan sekali-kali mencuba berusaha untuk menarik, untuk menggoyahkan perjuangan. Titian perjuangan UMNO ni jangan dirapuhkan. Saya tahu ada lebih kurang 5-6 orang pemimpin yang berada dalam Majlis Tinggi UMNO yang konon menjadi kluster menteri. Mereka ini adalah orang yang rapuh perjuangannya. Sebab sedap jadi menteri. Jadi sayang untuk meninggalkan. Sedangkan saya kata berkali-kali, PRU 15 nanti kita akan jadi kerajaan. Ambillah balik jawatan menteri itu. Kalau kamu rasa, kamu yakin, kamu dapat. Tapi saya berkeyakinan, mereka tidak yakin pada diri sendiri. Jadi kalau mungkin UMNO memenangi pilihan raya akan datang,
akan berlaku perubahan senario politiknya, maka kedudukan mereka sebagai menteri ini adalah agak tergugat. Jadi, daripada benda yang belum pasti, baik aku jaga apa yang ada sekarang ni. Aku menteri, aku akan pertahankan jawatan ini. Inilah masalahnya. Sedangkan, saudara, saya nak bagi tahu penjelasan, sewaktu awal peringkat UMNO dipujuk untuk menyokong Perikatan Nasional menyokong PBM ini, naratif dicipta dua saja. Sama ada menyokong Dr. Mahathir ataupun menyokong Anwar Ibrahim. Kalau dengan Anwar Ibrahim ada DAP. Sekarang ni kita kena singkirkan DAP, kena ambil Dr. Mahathir. Bila Dr. Mahathir tak setuju, kena ambil Tan Sri Muhyiddin. Itu saja naratifnya. Dan sampai sekarang naratif itu dinyanyikan. Sedangkan kita ada alternatif lain. Kita ada alternatif yang kita punya kekuatan sendiri. Sebab itu saya pernah bercakap, saya kata tak semestinya. Tak semestinya kita bergantung pada orang. Kita ada jaluran politik kita sendiri. UMNO ada cara dia sendiri. Dari dulu, kini dan selamanya. Sebab itu saya amat menghormati. Saya amat menyantuni apa yang dilontarkan oleh Ketua Pergerakan Puteri UMNO. Datuk Zaidah Zarek, dia kata dia menjawab apa yang Mat Jogan, kenyataan Mat Jogan. Dia kata tak ada, UMNO tak pernah. Kita tak pernah pun untuk duduk bernaung mengharapkan bantuan orang. Tak ada. Itu Ketua Puteri yang baru menyertai parti, baru menyertai politik. Puteri lah. Dia pun faham, dia pun jelas tentang perjuangan ini. Dia menjawab dan menyahut cabaran Ketua Armada. Malah dia kata, kamu tunggulah nanti. Siapa sebenarnya akan hilang kuasa? Apakah UMNO akan hilang, terhapus, ataupun kamu akan hilang daripada radar politik negara? Ini saya hormat anak anda kita, Ketua Puteri Zaidah Zarek. Kalau inilah Sri Kandi yang ada, yang dilahirkan oleh UMNO, maka kita akan maju ke depan. Kita tidak lagi mampu untuk memiliki pimpinan-pimpinan daripada UMNO yang rapuh titi perjuangannya. UMNO tidak boleh dijadikan sandaran untuk mereka mencari kekayaan. Ini bukan ladang komoditif untuk kamu jaja. Oh, aku ketua bahagian. Kalau nak dapat sokongan aku, bagi 100,000, 1 juta, 2 juta. Bila dah menang jadi wakil rakyat, bayar. Aku mesti jadi menteri, aku mesti pengurusi JLC, aku mesti dapat kedudukan. Kalau tidak, sorry. Ini bukan perjuangan UMNO. Saya amat menghormati Ketua Puteri. Walaupun beliau tidak ada pegang jawatan. Kita tunggu jugalah bonda kita. Noraini, Ketua Wanita. Rupanya dia kata, baguslah dia dapat vaksin. Alah, soal kabinet. Tak apalah, itu masalah dia. Tetapi bagi saya melihat, kalau inilah corak kepimpinan masa depan, tak salah kalau Presiden UMNO masa akan datang memberi peluang kepada calon-calon baru, muka-muka baru untuk diketengahkan menjadi pemimpin masa depan. Yakinlah saudara, UMNO bukan parti yang nak jadikan sandaran untuk mereka-mereka yang cuba merubah kehidupan daripada tak ada apa-apa untuk menjadi orang yang kaya raya. Enough is enough. Masa sudah berubah. Ini era baru. Jadi sebab itu, kita harus mempertahankan kerusi Presiden UMNO. Jangan dicuit. Mereka sekarang ni cuba merosakkan institusi kepresidenan UMNO semata-mata untuk memastikan UMNO ini goyah kerana mereka sudah merasa kehilangan kuasa, sudah menghampiri. Apabila pengumuman daripada istana mengatakan bahawa persidangan parlimen boleh diadakan, mereka sudah dapat merasakan bayang-bayang hitam sudah berada di hadapan. Mendung sudah berarak kepada parti PBM. Cuma saya mengharapkan supaya pimpinan yang sedia ada, anak-anak muda dalam pergerakan pemuda, jangan izinkan pergerakan pemuda ini dijadikan landasan untuk anda melontarkan retorika politik untuk menyokong pihak-pihak tertentu, untuk bersama bersekongkol dengan musuh UMNO. We don't have enough time. Kita perlukan dalam pergerakan pemuda kasturi, jabat. Kita perlukan tuah yang mampu mempertahankan bangsa kita ini. Kita parti nasionalis. Kita bukan parti yang resis.
Sebab itu bagi saya kalau mereka mencipta naratif no Anwar, no DAP dan sebagainya, itu satu benda yang bagi saya adalah satu benda yang koput. Itu buku lama, cerita lama. Kita masuk era baru, anak muda sudah ada seperti Zahidah Zarek, anak muda yang cukup ilmu seperti Ashraf Wajidi. Tapi malangnya ada kalangan esko-nya yang sekat tiang. Biarlah dia dengan cara dia. Tapi bagi saya berkeyakinan anak muda yang ada dalam pergerakan pemuda UMNO yang di peringkat akar umbi, mereka tidak boleh lagi dijadikan sebagai batu loncatan. Mereka bukan batu-batu yang boleh dijadikan sebagai pelapik untuk seorang itu naik ke atas. UMNO ada perjuangannya. Malam besok pukul 9 malam, bukan 9.30, 9 malam, saya akan berbicara dengan Tian Chua. Sedap tu. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.